stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Hello, Assalamualaikum semua. Anda bersama kami dalam channel Jom Take Off. Saya Captain Yas dan ini adalah Sembang Kencang 100 Knots. Sebelum tu saya nak minta kasih like sikit video ni dan subscribe dan follow channel kami di YouTube dan juga di Facebook. Okey, edisi sebelum ni kita menyelami pahit dan getir training peringkat pertama dengan airline kita bila kita baru graduasi dari flying school. Dan kali ini kita masuk pula ke peringkat kedua dalam perbincangan iaitu line training. Pernah tak korang tertanya waktu bila yang pilot mula bawa penumpang? Nak bagi senang faham, sebagai pengenalan untuk sesiapa yang tidak tahu, fasa training ini melibatkan buat kali pertama dalam sejarah hidup seorang cadet pilot atau pelatih airline tu, dia betul-betul bawa kapal terbang airline yang berisi penumpang. Bersama saya hari ini ialah team member Jom Take Off yang lain iaitu Khidir, Cap dan Captain Amir Zaidi. Sebelum kita sembang dengan kawan-kawan kita ni, saya nak bagi disclaimer awal-awal. Sembang hari ini seperti hari lain ialah borak-borak antara pilot tanpa skrip dan berdasarkan pengalaman masing-masing menjalani training awal cadet lebih 15 tahun yang lalu. Berdasarkan timeline tersebut, format training sekarang mungkin banyak beza daripada yang dulu. Jadi cerita-cerita kami tidak mencerminkan keseluruhan komuniti pilot atau polisi mana-mana badan penerbangan. Jadi tanpa melengahkan masa, enjoy the show. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okay, siapa nak mula pasal line training ni? Line training ni sebenarnya orang ada nama lain. FAA namakan line training ini kepada IOE, Initial Operating Experience. So, line training ni boleh jadi seorang cadet yang macam kita nak bincang hari ni, nak melalui fasa line training selepas dia habis simulator dan juga endorsement. Dan line training boleh juga dilakukan oleh pilot-pilot yang join airline ni daripada airline yang lain, untuk dia melalui fasa latihan terakhir sebelum dia boleh bawa declarekan oleh syarikat untuk membawa kapal terbang yang betul airline tu. Jadi tapi ada siapa nak bagi definisi pasal line training tu juga? Macam mana Cap? Tak, sebelum tu Yas, kita kena explain endorsement tu apa sebenarnya, sebab endorsement ni satu benda yang aku rasa ramai juga tak tahu apa benda endorsement tu. Bawa aircraft tak ada passenger, kosong, pusing-pusing, subang kan. Okey, cantik tu. Mungkin Cap boleh bagi pengenalan sikit pasal endorsement dan dia punya thrill membawa kapal terbang ketika endorsement tu. Dia senang cerita, selepas kita habis simulator, kita dapat chalk dekat lesen kita. Maknanya kita ni layak lah untuk nak mengendalikan pesawat Boeing 737 yang betul, yang sebenar. Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita dah boleh bawa aircraft yang sebenar, kita kena buat endorsement. Endorsement ni maknanya for the first time kita bawa aircraft sebenar dan bawa aircraft yang kosong tanpa passenger. Jadi kalau ikutkan dari segi pandangan orang luar, nampak macam kita fly dan burn minyak sajalah, tak ada macam transport passengers ke apa. Tapi itu memang syarat-syarat dia sebelum kita memulakan line training. So biasanya yang akan conduct captain yang conduct endorsement ni merupakan instructor ataupun AE ataupun examiner, salah seorang lah. Dan juga seorang safety co-pilot. Safety co-pilot ni merupakan co-pilot ataupun first officer yang dah memang bukan bawah training, first officer yang dah senior, dia akan jadi safety co-pilot. Sebab yang lain ada lagi 3 orang calon merupakan cadet yang yang tak layak lagi, yang masih tengah dalam latihan. So apa yang endorsement ni buat, flight dia dari KLIA take off. Lepas take off KLIA tu pergi ke Subang. Lepas tu land dekat Subang. Lepas tu take off balik. Buat satu pusingan. Lepas land take off balik. Maknanya
buat banyak kali lah, mungkin 10 kali ke kan, take off landing. Benda tu kita orang namakan sebagai circuit lah, touch and go. Touch and go macam dalam tol tu, macam kita tekan touch kat tempat cut tu, lepas tu palang buka, kita boleh go. Touch tu maksudnya kita landing, tapi kita tak landing full stop. Kita landing macam kat Subang tu, kita maintain kelajuan yang masa landing roll tersebut untuk kita take off balik menggunakan momentum yang kita ada dalam landing roll tu. Itu namanya, konsep tu dinamakan touch and go dalam aviation. So kita buat apa touch and go tu? Sebab kita nak buat circuit. Circuit macam dalam F1, MotoGP semua tu kita pusing-pusing kat lita kan. Ni sama juga macam flying. Endorsement tu kita buat circuit. Lita tu kira macam pusingan sekitar airport tersebut saja dalam laluan yang sama kita buat. Kenapa kita nak buat circuit tu? Sebenarnya kita nak menguji kehebatan cadet tu landing dan take off. Sebab lepas tu dia buat circuit lagi, lepas tu dia punya misi untuk landing dengan selamat, dengan hebat lagi, dan take off seterusnya. Betul apa yang cakap tadi. And then benda ni, yelah selama ni kita duk bawa simulator kan. Memang kalau simulator ni dalam simulator sama je, cockpit punya perkakas dia, instruments, equipment semua sama. Tapi in real life, this time kita bawa dia aircraft, jadi feeling dia tu lain lah. Macam kalau simulator tu dia lagging sikit, tapi in real life the actual aircraft dia cepat lah react kalau kita buat something. So biasanya untuk nak buat circuit landing ni, untuk endorsement ni, dia akan ambil 3 calon cadet sebab nak supaya safe lah kan. So 3 ni boleh take off dan landing gele-gele lah. Okay, satu lagi syarat-syarat dia ke bawah VFR, iaitu Visual Flight Rules. Maknanya cuaca kena baik lah. Sebab aku pernah tahu, tak silap aku sekali ke ataupun 2 kali flight aku cancel endorsement tu sebab cuaca buruk. Dia cuaca kena betul-betul clear. One cancel. Second one, aku dah naik flight tu. Kita bertiga, tapi sebab aku bukan the first one yang fly, sempat yang the first one dia sempat buat. Yang nombor 2, nombor 3 tak sempat nak buat sebab cuaca buruk. So kali ketiga tu baru aku berjaya buat betul-betul ni lah endorsement tu. And then jadi satu lagi menarik dalam tu, kapal kosong lah kita je. Tu macam burn minyak macam tu lah. Biasanya kalau yang kita buat apa circuit, kita buat take off and touch and go, take off and landing. Pasal kita bawa ni bukannya macam kat flying school dah bawa kapal besar lah. Flying school kapal kecil kita boleh kira manage lagi time bila kita nak buat, daripada pukul 8 sampai pukul 5 ikutlah bila kita nak buat. Pasal kita dah bawa kapal besar, dan kapal tu pun kadang-kadang kalau syarikat ada macam ada spy aircraft, dia baru boleh buat gunakan dia untuk endorsement. Dan endorsement pun bukan di sebarang tempat boleh buat. Kita nak cari tempat yang kurang traffic lah, yang tak banyak sangat kapal terbang. So KLIA sendiri adalah out of question lah, memang tak boleh kat situ, sangat sibuk. Jadi biasanya first option yang kita buat di Subang, yang saya tahu yang terkini Terengganu, pasal Terengganu landasan panjang dan tak banyak sangat pesawat yang masuk kat sana. Jadi kita boleh jadi lebih mudah lah untuk dia buat announcement sekarang ni. Kalau Prof boleh nak tambah tadi pasal feeling kapal tu, macam mana kau rasa? Aku rasa antara simulator dengan kapal betul, macam Cap cakap lah, memang ada beza. Dan seingat aku simulator ni ada kategori-kategori dia tertentu, macam A sampai D. Yang macam kategori D tu yang memang paling real lah, hampir mimik kapal sebenar. Dan aku tak silap aku yang kita punya dulu dekat kita punya training center ni tak real sampai tahap boleh buat kau rasa sebiji macam kapal betul. Dan kalau kita nak fikir ke depan sebab seingat aku lepas kau buat conversion pertama, bila kau buat conversion kapal-kapal lain dalam simulator yang lain, semua dia punya kategori dia kategori yang tinggi, macam kategori D. So actually kau tak payah lagi buat endorsement. Last kali yang aku nak tambah,
Pasal endorsement mungkin ini sesuatu yang aku baca dululah, aku tak ingat lah betul ke tak, tapi kali pertama kau bawa kapal yang lebih daripada saiz tertentu, yang tu kau wajib kena buat 3 take off dan landing dalam kapal sebenar, dan itulah yang membuatkan endorsement ni sesuatu keperluan bagi semua airline. Pengalaman sendiri buat endorsement, apa yang significance dia dalam hidup aku ialah pertama sekali aku membawa kapal terbang yang betul dan bukan simulator lagi. Namun kapal terbang tersebut macam yang kita sembang tadi, tanpa penumpang, tanpa muatan kargo, tanpa commercial load, so it brings no commercial value to the airline. Cuma atas faktor training dan certification, ruling body memerlukan certification ini, airline tersebut kena buat. Walaupun burn minyak semua, airline tersebut tetap perlu melatih kadet-kadet ini untuk melakukan endorsement. Cara dah buat tu tadi korang dah explain semua. Dan lagi satu benda yang menarik pasal endorsement ni bagi aku, ini first signature logbook daripada seorang examiner atau instructor aku lah, yang sign. Pengalaman aku yang pertama endorsement ni, siapa instructor aku, dia lah merupakan director of flight operation sekarang inilah. Hutang budi dengan dia. Dia ada bagi tips dan sebagainya. Mula-mula nampak garang tapi sebenarnya sangat baik lah. Ada satu kerisauan kadet ataupun trainee, pelatih-pelatih kapal terbang yang first time bawa ni, mungkin ada kegemuruhan dia orang. Yang last kapal terbang betul yang dia orang bawa ni flying school, jauh lebih kecil daripada kapal terbang komersial. Jadi maybe tak ada kejutan kalau dia orang tak perform hari tu. Aku rasa lah kalau dia orang tak dapat buat satu landing ni, asyik kena take over ataupun kena interrupt saja instructor lain tu, mungkin mereka akan dijadualkan untuk buat lagi sekali lah. Takkan dia nak clear kan kalau dia tak dapat buat apa-apa landing pun, sebab dia ada requirement macam tadi Prof cakap, beberapa landing perlu dibuat. Lagi satu aku nak tambah pasal endorsement, kita kena ingat kita punya fungsi-fungsi bodily function masih lagi memainkan peranan kat dalam tu. Sebab aku ingat lah, bila kau duduk dalam kapal tu untuk begitu banyak take off dan landing, sebahagian besarnya bukan kau punya, kawan-kawan kau punya yang baru bawa kapal terbang besar pertama dalam hidup, penuh terhuyung hayang. Kau kalau duduk belakang tu memang kau nak termuntah lah. Aku memang paling benci sekali kalau aku nak kena ni. So kalau boleh lah, aku punya endorsement yang seterusnya, aku ada juga buat lagi satu untuk kapal yang lagi besar. Aku memilih untuk buat dulu, sebab bila aku buat dulu, then aku boleh ketepikan semua yang pening apa semua tu, sudahlah aku boleh alami dengan secara duduk saja. Dan aku ingat endorsement yang pertama aku buat ni dekat 737 ni pagi-pagi, sebab aku biasa pagi-pagi ni time aku pergi tandas. Jadi benda ni macam kena berlaku juga, sebab waktu tu memang waktu biasa. So aku pun pergilah dekat tengah-tengah antara dua sirkuit tu, pandai-pandai aku lah selit-selit sambil kapal tu berpusing. Sambil dia tuyung ayam, aku aduh, adakah makanan keluar atas bawah semua. Pandai-pandai. Buat penonton yang mungkin tak berapa jelas dengan apa yang Prof cakap tu, dia ada elemen badan kita ataupun macam mana orang panggil motion sickness lah. Sebab endorsement ni bukan kita seorang aja yang buat test tersebut. Ada lagi maybe 2-3 kawan kita yang lain buat test dalam masa yang sama, bergantung kepada duration endurance minyak kapal terbang pada flight tersebut. So nasihat Prof, mungkin kalau kau diberi pilihan nak buat first ke nak buat last ke, buat dululah. Sebab masa kau buat tu kau tak rasa kau pening, kau bawa kapal terbang tu kan. Macam sekit dekat F1 tu banyak pusing-pusing, sama macam dalam kapal terbang, pusing-pusing juga. Jadi kau sebagai orang depan dengan kapten tu tak rasa kepeningan tu sangat. Tapi kau punya kawan dekat belakang, safety co-pilot kau punya sorry tu sayang, kawan-kawan lain tu duduk tengah pening kat belakang, menanti giliran mereka. Bila lah mamat ni nak habis, orang pertama ni nak habis dia punya sekit ni, tak Cenggo ni. Aku dah start pening dah. Kalau aku punya experience, aku orang kedua, ada 3 orang. Jadi ada reason kenapa tak jadi orang pertama, sebab masa tu kita tak biasa buat normal procedure lagi kan, SOP dengan flow. So siapa yang orang pertama masa tu, dialah kena buat yang before taxi checklist, before take off checklist, button-button yang tekan. Masa tu aku belum ada keyakinan lagi untuk menekan butang-butang berkenaan, tapi keyakinan nak take off dengan landing sudah ada time tu.
sebab dah buat dekat simulator banyak kali kan, dan rasa tak sabar nak fly. And then eventually it turned out to be a good experience for me lah dengan kawan-kawan yang lain. Ada nak tambah lagi pasal endorsement? Aku pun nombor 2 juga kot, tapi bukan je pasal suka ke apa, bukan pasal by choice apa. Saya dah pull out straws kan. Nombor 2 lah. Layan dia lah. Nak elak lawyer tu kan, rasanya janganlah kalau you are in between the antara the trainees yang tengah menunggu turn ataupun yang dah buat tu, janganlah gata-gata duduk belakang duduk dekat off seat tu, duduklah dekat depan yang mana kita boleh nampak sendiri kat depan apa yang tengah berlaku. Macam orang kata kalau mabuk laut tengok dekat horizon kan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi biasalah orang macam yang young and innocent first time dah naik tu, mesti dia orang tak terfikir yang duduk belakang ni banyak beza rasa dengan duduk ke depan sikit kan. So semua belajar daripada pengalaman yang keras lah. Learn from hard experience. Duduk lagi betul-betul kat tayar tu kan. Macam sekarang diorang masih buat lagi ke endorsement ni? Untuk aircraft yang masih lagi masih lagi berlaku lah, bukan dalam simulator lah. Rasa masih berlaku, tapi macam Kide cakap kalau ikut simulator tu lah, kalau simulator tu dia kategori D, I mean has the tak silap kalau dia kan it simulates the enough realism ke apa, ada certain kategori yang dia perlu penuhi dan tak payah buat aircraft endorsement. Dan ini adalah orang kata technological itulah kemajuan teknologi sekarang ni lah dalam bidang ada nama untuk sesi simulator tu, sebab bila engkau spend 0 time in flight untuk endorse lesen kau, simulator itu dinamakan zero flight time. Dan engkau membuat benda yang sama dalam endorsement tu cuma di dalam simulator saja, tanpa spend 1 hour pun in actual flight. Actual flight. Satu lagi yang nak tambah, siapa orang pertama yang fly, walaupun kita ada safety co-pilot merupakan first officer yang dah senior first officer, yang cadet tu akan berada di seat belah kanan starting from start engine dari KLIA. Tu satu lagi faktor kenapa kita gementar, sebab kita first time kita bercakap di KLIA tau, di airport KLIA, di kawasan Menara Kawalan KLIA, di mana semua aircraft sekeliling dengar suara kita tau. For the first time suara kita berada di radio. So airline macam British Airways ke, even Emirates, airline luar negara yang datang Malaysia, dia akan dengar suara kita. Kita jadi takut tau, macam serupa kita bercakap depan orang ramai tau. Satu, lepas tu kita take off dari KLIA kan. So macam gementar lah kalau kita orang the first one. So benda macam tu yang macam kita nak elakkan daripada jadi orang pertama, kita nak orang kedua. Macam kau tap orang yang nombor berapa? Bukan pertama, bukan last lah. Orang kedua kot. And aku tak ada isu sangat pasal mabuk-mabuk tu, aku okay. So masa tengah take off masa touch and go tu, circuit ending tu aku pergi belakang ambil gambar semua. Mabuk ilmu je lah. Kosong. Kita pasal endorsement tadi, hopefully kita lebih clear lah pasal endorsement. Sekarang kita nak masuk ke topik paling core hari ni, iaitu line training. Nak tanya korang apa significance line training dalam hidup pilot ni? Apa yang special sangat line training? Boleh Cap? Line training tu? Apa line training tu? Super latihan industri lah. Macam kita yang orang buat degree, let's say degree engineering ke degree apa-apa lah yang relevan kan, sekali 1 tahun daripada universiti dulu dia kena buat latihan industri. Dia macam bagi familiar to familiar your field of study dalam industri, real working culture lah. So sebab tu dalam pilihan tempat latihan industri kat universiti tu, you kena pilih tempat yang betul-betul kenalah dengan kau punya bidang yang kau belajar tu. So sama jugalah dengan airline ni. Only difference is you are already technically employed lah. Employed to work in the company itself. Berbeza dengan latihan industri,
ya kita sekadar macam internship kat situ lah. Kita ni intern wah. Intern. Cadet sama dengan intern. Bagus. Fikir Ada dalam- lagi intern dengan industri. Kalau Prof nak explain line training further, silakan. Aku nak tambah. So apa yang Amir Zaidi cakap tu praktikal dengan bekerja dalam environment yang sebetulnya dalam dunia penerbangan, itulah kita panggil line flying. So line flying ni memang bila engkau terbang betul-betul bawa penumpang daripada A ke B untuk menjana income. So basically you are doing training so that you are able to conduct line flying properly. Itulah signifikannya. Bila kau dah selesai latihan untuk terbang on the line, kau boleh terbang on the line sebagai exercising your pangkat in its entirety. Aku nak deconstruct further pasal ni sebab Prof dah bring point yang sangat bagus. So line training ni Prof kira macam flight biasa-biasa lah kita pergi. Nak balik kampung kat Penang ke Terengganu ke, itu line flying lah nama dia. Ya, betul. Memang dia punya keadaan dia sebiji macam tu dan kita akan dipimpin lah oleh jurulatih sepanjang-panjang kita punya sesi training sebab kita daripada tak tahu apa-apa dalam simulator kan, kita nak biasakan diri dalam keadaan line ni. Kenalah ada orang yang tolong. Jadi itulah signifikannya jurulatih. Jurulatih ni kalau dalam bahasa Inggerisnya instructor. So okay, dalam airline ada yang siapa yang berpangkat kapten ada ramai. Tapi bukan semua kapten tu instructor. So instructor ni kapten-kapten yang tertentu yang telah dilatih untuk menjadi instructor. So diorang punya skills tu kalau ikutkan skills and knowledge tu better lah daripada kapten-kapten yang bukan instructor. So maknanya antara skill yang power yang ada pada diorang ni, diorang boleh take over pelatih tu, sekiranya pelatih tu buat masalah ke apa. Skill tu kira penting lah dan diorang tahu lagi banyak benda. Dah tu sebab diorang dipilih sebagai instructor. Ada test dia lah untuk jadi instructor. Okey, jadi dalam boleh hurai sikit lah dulu, hurai sikit apa masalah yang instructor ni kira kau kata kena take over pelatih-pelatih atau cadet ni kan kalau dia orang buat masalah. Masalah ni kira masalah apa? Masalah untuk company ke? Masalah perangai ke? Macam mana tu? Dia most of it kalau dah masuk bab safety lah. Katakan kalau pelatih tu buat benda yang mungkin instructor tu nampak macam membahayakan flight tu kan, atau keselamatan kapal terbang tu, dia akan take over lah. Biasanya nak dekat landing stabil ke macam tu lah contoh. Ataupun cadet tu buat benda, cadet tu freeze ke, pelatih tu dia freeze tak tahu nak buat apa kan. Sebab kadang-kadang anda bawah tekanan yang kuat. Maksud saya bukan tekanan udara ke apa, maksud dia tekanan beban kerja yang berat. Lepas tu dapat pula jurulatih yang garang, yang suka jerit-jerit, yang kira suka macam mendesak, suka marah-marah. Setengah pelatih akan terganggu, dia akan takut dan mungkin dia terfreeze. Dalam keadaan macam tu takkanlah jurulatih tu nak biar je, kena take over. So masalah tu sebenarnya yang trainee tu tergamam tu, itu masalah lah. Kalau tergamam kira instructor akan take over. Ni aku nak tambah. So bila engkau nak take over ataupun ambil alih, dia kena berdasarkan model campur tangan yang tertentu. Dia macam ni, dia ada sebuah tiga segi yang makin lama makin meruncing berdasarkan masa yang ada untuk mengembalikan kapal terbang daripada keadaan tak selamat kepada selamat. So bila ada banyak masa, you sekadar boleh tanya cadet tu, apa cerita ni? Kalau makin kurang masa, kau boleh cadangkan. Saya cadangkan, kau buat macam ni. Kalau masih tak cukup masa lagi, kau kena arahkan cadet tu. Buat macam ni sekarang. Kalau betul-betul tak cukup masa, kalau dia tak bertindak, memang kapal terbang tu akan berada dalam keadaan yang tak selamat, waktu itulah kau memang kena ambil alih. Dan itulah model campur tangan yang diguna pakai bagi kebanyakan airline yang ada dalam dunia ni. Yep, betul. Tepat sekali. Kira kalau katakan bila kita cerita macam ni, takut nanti penonton
ataupun jadi passenger one day nampak ada cadet kan, diorang jadi takut pula kan. Jangan risau sebenarnya sebab cadet tu di bawah pengawasan kapten yang sangat berpengalaman. Dan flight tu insyaAllah selamat lah, kira tak payah nak risau sebab cadet tu pun bukannya dia dapat fly aircraft betul tu boleh macam tu je, dia dah lepas simulator semua. Tapi tahulah manusia tengah dalam fasa masih belajar, kadang-kadang ada berlaku kelemahan-kelemahan. Cumanya tu sebab kita ada kapten jurulatih yang berpengalaman, yang mempunyai skill yang tinggi untuk menjadi dia punya jurulatih. Satu lagi line training ni kita nak menyesuaikan diri daripada kita ramai-ramai cadet daripada pelbagai personality dan daripada pelbagai cara hidup. Sekali kita nak menyesuaikan diri dalam satu kerja tau, satu cara kerja, satu satu environment kerja yang dynamic tau. Jadi dia nak menyesuaikan, nak menyediakan juruterbang yang boleh menyesuaikan diri dalam keadaan yang dinamik dan secara mentalnya diorang kena bersedia dalam keadaan tu. Kadang kenapa yang cadet dia boleh frozen pelatih bukan cadet pasal pelatih boleh jadi cadet, boleh jadi second officer, first officer. Bagaimana pelatih-pelatih yang datang yang boleh tiba-tiba dia terkedu kan pasal kadang-kadang perubahan tempat kerja satu. Kadang-kadang mereka yang tak pernah bekerja tiba-tiba dimasukkan dalam environment yang sebegitu dynamic, yang biasanya diorang boleh I step out for a while, boleh macam duduk office, keluar pergi merokok, tapi dalam kapal terbang, dalam pilot you tak boleh. You kena habiskan kerja tu bagaimanapun, whatever the thing, whatever the finishing may be, you must finish the work. So dia kena betul-betul dalam environment tu, dalam mentality macam tu. Sebab tu kadang-kadang orang kata workload dia tinggi, tak semesti susah. Kadang-kadang workload tinggi sampai tiba-tiba mungkin dalam kepala kita tengah boleh kita boleh buat kerja, kita tengah fikir macam-macam, tapi tiba-tiba badan kita tak boleh buat tau. Tak macam contoh you dah ada overload, you tahu ada awan kat depan, dalam kepala senang je, cuma ubah heading sikit je, tapi otak dah fikir tapi tangan tak pergi kat tangan, tak pergi kat mulut, jadi macam terkedu tau. Time tu instructor yang telah dilatih, dia tahu dia dah mengenal pasti yang pelatih ni terkedu, jadi dia take over. So kadang-kadang take over boleh jadi sementara, kadang-kadang take over boleh jadi macam kalau to cover another one sector, itu yang peranannya safety co-pilot, just untuk melancarkan lagi operasi penerbangan. Untuk itulah pasal on the line, is online training, we are carrying passengers and we are carrying paying passengers kan. Just to elaborate on Amir Zaidi punya point, simulator dulu ada skrip, boleh baca, boleh ulang kaji, boleh bincang. Kalau dah masuk line flying ni, tak, skrip dia 50% je lah. Cuaca yang diramalkan, NOTAM yang diramalkan, routing yang diramalkan, yang lain tu selebihnya asal jadi, akan dicampak oleh nasib ke arah kita dan kita perlulah tangkap dan uruskan sebaik mungkin. Betul. Okay, aku nak bubuh 2 point dalam line training ni. Satu point is line training ni boleh kata sebab cadet-cadet atau pelatih tersebut sedang membawa penumpang dalam aircraft betul dalam satu commercial airline buat kali pertama. Jadi tapi umpama sebab dia line training, kira dia ada lesen P lah, macam lesen P drive. So adakah ini menyebabkan orang atau penumpang takut nak naik? Kalau orang baru dapat lesen ni, saya tak berani lah. Dia berbeza dengan kereta dari segi itu. Juruterbang dengan pemandu kereta berbeza in the sense that kereta kalau kita ada lesen P, kita tak perlu ada jurulatih sebelah kita kan, instructor apa. Kita boleh bawa seorang-seorang tapi kita tampal stiker P. Tapi kalau cadet ataupun pelatih dalam training tersebut, umpama dia ada lesen P tapi dia sedang dipantau ataupun di-guide ataupun di-coach, coaching session sedang berjalan oleh jurulatihnya. So ada jurulatih sebelah dia ataupun instructor, dan juga ada safety pilot di belakang dia ataupun safety co-pilot yang juga
just in case kalau dia tak perform ke apa ke dalam evaluation instructor tersebut, kalau dia tak perform, safety co-pilot boleh jump in lah to help. Dari segi tu penumpang tak perlu risau lah kalau cadet pilot ni yang terbang. Kalau dia tengok orang satu bar je nampak yang gold bar yang emas ni, kalau ada 4 dia captain. Kalau ada 1 dia cadet. Kalau nampak cadet naik dalam flight, alamak saya takut lah budak bawa kapal terbang. Sebenarnya modul training dalam airline tak semudah tu nak bagi orang yang tak proficient bawa kapal terbang. Mereka dah tahu dah semua macam mana nak bawa dan sebagainya. Cuma mereka perlukan jam penerbangan. Flying hours mereka perlukan latihan. Mereka perlukan coaching. Inilah sesi line training ni untuk test. Kalau dia orang dah capable, mereka akan clear fasa ni dan insyaAllah lepas tu boleh terbang bawa betul-betul. Itu pasal P. Yang lagi satu nak cerita point pasal line training. Tadi Amir dengan Prof dah cakap sikit especially bab ni. Masa kita ground school, kita semua dah plan dah. Apa cikgu ajar kita tulis. Apa dalam CBT kita belajar, kita tulis note, keluar exam kita tanda, kita jawab. Kalau simulator, walaupun dia bagi kita engine failure, cabin depressurization, masalah tekanan udara, kebakaran dalam flight dan sebagainya, ada smoke, asap, electronic smoke, benda itu semua ada dalam silibus dan ia dijanakan ataupun deaktivatekan oleh instruktor di belakang kita ataupun jurulatih nak bagi kita mahir dengan emergency. Tapi adakah tekanan memang ada, tapi sebenarnya it's not a real aircraft situation. Itu hanyalah latihan, kita tahu kita dalam simulator. Okay, so ada macam-macam emergency tapi kita semua di bawah satu silibus, di bawah satu pelan daripada kita punya instructor untuk mengajar kita satu persatu macam mana nak handle. Tapi dalam real life situation, instructor tak bagi kita masalah ni semua. Masalah ni akan datang semua dari faktor luar. Kalau dalam line training ni, masalah dia mungkin akan datang dari segi kapal tiba-tiba rosak sebab maybe lifespan tayar dia masa tu dah nak dekat habis, dia kena tukar tayar. Okay, ada delay penerbangan. Delay bukan datang dari instructor, delay datang daripada faktor luar. Lepas tu ada faktor penumpang lagi kalau lambat. Macam mana tekanan dia masa kita nak buat SOP. Itu faktor luar. Masa kita fly, Amir Zaidi ada cerita. Tiba-tiba ada weather. Weather tu instructor tak tekan. Ada letak awan depan dia dan sebagainya. Tak ada. Benda tu berlaku atas faktor geografi, peredaran bumi dan sumber-sumber alam punya kesan lah. Jadi benda ni lah real life situation di mana cadet akan dipersembahkan dengan actual flying punya scenarios yang kadang-kadang akan jadi normal, kadang-kadang akan jadi tak normal. Dia boleh handle ke tidak, itulah timeline training tersebut. Dan macam kita cakap tadi, dia bukan seorang untuk menghadapi masalah tersebut. Ada instructor, ada safety co-pilot. InsyaAllah kalau masa line training ni, kalau diingatkan masa simulator tu, kita dah biasanya para pelatih dah didedahkan dengan sistem, dengan segala sistem lah, segala bab teknikal pasal pesawat lah. Jadi masa tengah line training ni dia dah nak mempelajari the experience of the line training. Dia bawa kapal tu dah tahu dah from nose to tail dah tahu dah. Cuma nak membawanya di dalam alam yang sebenar lah. So biasanya yang bakal pelatih ni didedahkan, terutama yang sekali yang baru, yang untuk cuba take off on time, cuba jadi punctual, which is going to be discussed later. Dan kira segala-gala faktor luaran lah, faktor-faktor yang manusia, faktor-faktor yang luar kawalan kita dan kita dilatih lah bagaimana untuk kita menangani situasi ni lah. Kadang-kadang ada benda tu kita boleh decide. Kadang-kadang benda tu kita tak boleh decide. Benda tu macam decision syarikat ke apa semua. Jadi benda tu dia subjektif. Jadi kira line training banyak benda yang subjektif lah sebenarnya. Tadi tu kita cerita semua pasal line training aja dengan apa format dia dan format secara ringkas dan sebagainya. Nak cerita pengalaman korang, apa perasaan tu masa first line training tu? Siapa nak start dulu? Gila tak cuak? Training perasaan. Kalau korang boleh ingat pergi mana dengan dekat tempat kita report tu, macam mana perasaan dia? Kena sergah ke macam mana ke? Tak ada. My first my first line training sama dengan instructor yang kita pernah interview dulu. Kita punya captain retired Din Fikri. That's my first instructor line training. What was the sector? I think it's a 5 sector day.
cool JB macam tu. Antara faktor luaran yang menarik yang berlaku masa tu nak pergi cool JB third sector, kami dapat laporan daripada Menara Kawalan yang airport JB tutup pasal ada lightning strike on the runway dekat JB. So lightning strike on the runway, so okay, benda tu luar kawalan lah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita buat berdasarkan apa yang direkomendkan oleh syarikat lah. So there are certain procedures benda yang kira dah take off ke Amir time tu? Belum take off. Belum depart lagi. So dia beritahu airport Johor Bahru tutup. Airport Johor Bahru tutup. Jadi kita delay lah. So kalau ikut kapten dia kena bagi PA ke apa semua. Itu line training cadet, boleh lah lepak tepi kan. Kalau line training kapten macam mana pula? Kalau dia itu nasib baik kalau saya ada dekat masih lagi dekat pintu penerbangan. Kalau saya dah push back dah dekat landasan, kalau saya dah take off, jadi lain pula dia punya keputusan. Itu yang menarik tu line training tu, dia sangat efektif. Menarik kalau kita nak tengok dari sudut nak belajar lah. Kalau tengok dari sudut cuak tu lain cerita lah. Cuak kita cadet dah tepu. Kita tak tahu, dia tepu lah kan secara natural lah kan, kita tepu. Dia kadang-kadang tu dia jadi bila kau first line training, kau dapat nama instructor kan, kau akan tanya senior, instructor ni baik tak? Garang tak? So bila kalau dia kata instructor ni baik, kau jadi rasa macam nak pergi tu, kau macam bersemangat dan kau tak nervous sangat lah. Walaupun memanglah nervous kan line training, tapi kau tak cuak sangat lah. So macam aku dulu first time aku dapat instructor yang baik, tapi towards the end sebab tengok aku teruk sangat dia jadi garang. Dia lepas tu aku ingat lah, jadi first flight tu kan ada safety co-pilot kan, ada safety co-pilot. Lepas tu masa tu diorang tukar, tak silap aku tukar aircraft last minute ke something like that lah, menyebabkan delay. Lepas tu sebab captain nak kejar time, dah lah aku first flight line training, dia nak kejar time, dia tak bagi aku fly, dia suruh safety co-pilot tu fly, ganti aku. Masa tu pergi Phuket. So kat situ kita nampak fungsi safety co-pilot ni. Antara sebab-sebab macam tu lah misalnya. Besides safety lah, tapi dia tengok kau tak perform, lepas tu dia suruh safety co fly lah begitu. Bukan tak perform, aku punya first line training, dia tahulah orang yang first line training takkanlah tak efficient, confirm tak apa. Memang ni lah kan. Tak boleh nak push lah. It's understandable. Nak push, tak letak beban macam tu kat aku. First line training tak fair lah untuk aku. So dia suruh safety co-pilot tu ganti. Tapi yang kelakar dia orang ada buat silap lah. Sebab dia nak kejar masa, dia orang terbuat silap, dia orang salah masuk taxiway dekat KL. KLIA. Sebab dia orang dah biasa ikut taxiway tu, tapi pada hari tu controller suruh ikut taxiway lain. Tapi sebab dia orang dah biasa ikut taxiway yang dia orang selalu ikut tu, dia orang ikut lah. Walaupun tapi waktu tak bahaya lah. Tapi kejadian tu mengingatkan aku lah, walaupun kau dah lama fly pun, dalam keadaan kau tergesa-gesa, kau boleh buat kesilapan yang macam tu lah, walaupun kau dah senior. So benda tu peringatan kat aku lah, supaya jangan elakkan buat benda tu. So actually the first flight line training aku was from Phuket ke KL. And then and tu was 5 days trip. Maknanya pergi Kuching Kuching JB tak lah aku. Kuching JB dengan Cebu tak lah aku. It was nice lah. Line training pertama aku night stop di Jakarta. Kayangan ni pakai kabel. Kabel Mega TV aja, Astro pun tak ada. Jadi itulah nak share dengan korang betapa biasalah macam semua orang, kita semua takut pasal nak line training. Aku risau benda yang paling utama ni pasal paperwork.
Masa tu ramai diberi nasihat oleh instruktor yang sebelum kita nak masuk line training ni, be punctual. Captain kalau lambat saja, you lose that 5-day trip tu. Kau hilang flight tu, dia akan tinggalkan kau. Dia pergi terbang flight tu tanpa kau sebab dia dah ada safety co-pilot sebelahnya. So aku datang awal betul masa flight yang pertama tersebut. Nak tunjuk betapa takutnya aku, cuaknya dalam nak terbang buat kali pertama ni. Aku datang dah lah awal, setengah jam ke nak dekat sejam lah awal daripada reporting time yang patutnya. Jadi yang kru-kru lain untuk flight aku ni belum lah tiba lagi dekat reporting center ataupun di office kita yang tempat kita report tersebut. Jadi aku minta dokumen dapat awal, Alhamdulillah. Tapi nak decipher, nak fahamkan dokumen walaupun kita dah tahu, bila baca balik rasa macam beku, macam tergamam. Jadi for the benefit of sesiapa yang baru nak buat ke line training semua ni, ini adalah alam yang berbeza. Datang awal aja, settlekan apa-apa yang kita beku tu awal-awal. Kalau ada kawan siapa-siapa sebelah tu ke, soalan kita mungkin bunyi bodoh, tapi kita kena tanya orang juga sebelah-sebelah yang pilot lain sebenarnya. Boleh tolong beritahu tak ni apa semua ni, tanya. Of course kita akan dipandang remeh lah, takkan benda ni pun tak tahu. Tapi kena ingat ini flight pertama kita. Jadi aku punya kecuakan tu membuatkan aku tidak boleh berfikir masa nak buat paperwork tersebut. Dalam flight plan, dulu ada perbezaan. Kalau flight plan tu, kalau sebuah flight tu kurang dari sejam, kita tak pakai flight plan yang kita file kat ATC berlainan, special flight plan ataupun flight plan yang sekarang ni. Dulu kita pakai CAN flight plan. CAN flight plan tu memang dah ada dalam office tersebut. Katakan kita ada flight Penang ke JB ke, kita ambil je. Dia ada macam template, kita ambil saja buat tu. So kita ada advantage, kita dah tahu dah macam mana bentuk routing ataupun jalan-jalan airways yang dia orang nak pergi tu. Tapi even dengan bantuan template tersebut pun aku tergamam juga. Jadi yang aku ingat benda tu lah. I'm glad that I arrive early. Aku tak ambil transport. Dulu ada transport sama ada naik van tu ataupun smart cab yang pakai kereta Renault. Jadi tak silap mak aku hantar ke airport. Sampai awal lah. Itu prove to be useful to me. Itu yang aku ingat flight pertama. Yang nak cerita pasal night stop Jakarta tu nanti kita masuk. Mungkin kau boleh cerita lagi untuk penonton, Yas. Flight plan tu apa? Flight plan. Kalau kita nak pergi ke satu tempat tu, katakan ke Penang, flight tu dekat aja. Kalau naik kereta 4 jam. Naik flight tak sampai sejam. Flight time dia mungkin antara 45 minit ke 50 minit. Kita cakap 50 minit ni masa kita kat udara. Masa kita dekat darat tu, kira kalau jam ke apa bawah tu kita tak kira sebagai flight time. Flight time tu ialah apa-apa yang flight plan kita dalam dokumentasi tu kira daripada kita take off dari KLIA ke landing ke Penang tersebut. Ia akan menghasilkan satu flight time orang panggil ataupun jumlah masa di udara. Apa ciri-ciri flight plan tersebut? Ada pelbagai yang mungkin korang boleh tambah-tambah lepas ni, yang aku boleh ingat sekarang ni, yang boleh cerita. Flight plan is basically apa yang kalau kita nak terbang dekat udara kan, ada banyak kapal terbang lain. Kita mesti minta izin dekat control tower kan, kita nak pergi mana. Control tower takkan nak bagi keizinan macam tu aja. Awak boleh pergi Penang, tak boleh. Kau kena tulis apa jalan raya yang kau nak pergi kat udara tu, ataupun kita panggil airways apa. Lepas tu kau nak cerita apa capability kereta kau ataupun kapal terbang kau. Dia ada GPS ke, ada apa lain-lain ke. Semua tu perlu untuk masuk dalam statistik dan rekod air traffic controller ataupun unit menara kawalan udara. So benda-benda ni akan diliputi dalam flight plan. Akan ada rangkuman apa capability kau dalam flight, ada apa safety equipment apa semua. Nak cerita semua capability kapal kau dekat control tower. Lepas tu dia bagi tahu jalan raya. Lepas tu berapa altitude yang kau plan nak terbang tu. Mungkinkah 34,000 kaki. Kalau ke arah Penang kita macam lebih ke arah barat sikit. Kalau orang yang tera kapal terbang dia orang akan kata lah, dia orang flight tu lalu even numbers kalau belah kiri. So kita akan pilih lah 34,000 kaki, 36,000 kaki, 30,000 kaki. Semua tu telah dibuat dalam flight plan. Tapi adakah kita akan ikut flight plan dalam actual flight tu? Benda tu boleh revise, akan buat revision, boleh berubah.
Tapi flight plan tu roughly dengan data-data yang kita persembahkan dekat air traffic controller tentang laluan kita, altitude kita, kelajuan pelan kita plan nak laju berapa semua tu, dari situ mereka boleh menghasilkan satu formulasi fuel burn ataupun jumlah minyak yang diperlukan untuk sampai dari point A, yang macam contoh kita tadi dari KL ke Penang point B. Roughly itu apa yang aku boleh fikir lah. Kalau siapa boleh tambahkan silakan tentang flight plan. Aku just nak rumuskan apa yang Yas cakap tadi. Flight plan, pelan penerbangan, rancangan penerbangan adalah apa yang dirancang oleh sesebuah pilot ataupun syarikat bagi pihak pilot tu, yang di mana ianya terdiri daripada komponen jalan penerbangan, ketinggian penerbangan dan juga laju penerbangan yang akan disubmit kepada controller ataupun menara kawalan udara untuk dia koordinatkan antara semua kapal-kapal yang ada. Sebab kita kena ingat, kita bukannya terbang seorang-seorang je, kita kongsi ruang udara ni dengan penerbangan yang lain. Jadi untuk ada koordinasi yang baik dan tepat, kenalah submit awal-awal. Saya merancang untuk terbang pada waktu ni, ikut jalan ni dan ketinggian ini. Dan bila menara kawalan tu kata boleh, maknanya dia dah atur dah cantik-cantik. Macam okey lah, ni airline ni tinggi ni, airline ni tinggi ni. Okey, cun boleh jalan. Itulah dia punya fungsi utamanya pelan penerbangan ni. Dia macam sekarang lah, kalau kita masa sebelum ni kan, masa tak boleh lintas negeri PKP kan, kita kena pergi balai polis minta job kan. Kita isi form. Dalam form tu kita tulis nama penumpang, kita tulis alamat kita dari mana nak ke mana, kita tulis sebab apa kan, nak balik ke mana semua tu, dan polis job. Boleh. So flight plan lebih kurang macam tu, tapi lagi detail lah kan, dengan apa, even dekat dalam form tu kita tulis dekat kita attach kita punya details kereta kita kan, color apa, nombor plate semua tu kan. So actually flight plan ni just imagine lah, kalau kita dari KL nak naik kereta pergi JB kan, kita tulis detail siap-siap, nak ikut plus ke naik jalan dalam, nak apa, nak naik kereta apa kan, nak travel pukul berapa, macam tu lah contohnya. Tapi sebab kita kat udara, of course lah lagi detail, lagi strict kita punya undang-undang tu kan. Sebab kata Prof tadi lah, ruang udara tu dikongsi bersama. Betul juga macam Cap kata tu. Memang nampak macam leceh kan. Nak pergi A ke B, nak bagi tahu polis. Nak bagi tahu polis ke jalan mana lah, ikut jalan mana lah, kereta warna apa dah, plate number apalah. Nampak macam leceh kan macam tu kan. Dia banyak lagi maklumat sebenarnya. Bukan plate number apa, kereta warna apa, nak bagi tahu lagi apa benda yang ada kat dalam kapal kau tu. Kan ada macam kita for safety kan, for safety signaling equipment, apa benda yang ada apa dalam kapal. So apa kapal kamu tu boleh buat berapa orang? Alphard berapa orang? 12 orang. 737 kat 737 kamu tu berapa orang boleh muat? Contohlah kan kat situ. Kalau Alphard kat Jepun mungkin 10 orang, tapi kalau dekat Malaysia ke mungkin 20 orang boleh muat kot Alphard. So betul lah cocok. Alphard macam ni apa? Alphard kita kena kalau dalam flight plan tu, kalau Alphard tu type Jepun punya tu kita tulis Alphard type Jepun. 20 orang boleh muat. Kita Alphard type Malaysia 20 orang. Kita apa itu betapa terperincinya benda dalam flight plan tu. Apa kira macam jalan mana kita bagi tahu lah. Okey, macam apa Kili cakap tadi. Okey, saya bagi bakal terbang sini ke sini pada jam sini, pada jalan ini, ketinggian ini. So on the actual day betul juga. Kadang-kadang kalau ada actual day ini hari betul dan hari yang let's say easy day lah kan. Okay, flight plan is approved as per file. Kalau hari yang susah sikit, okay, flight plan is approved tapi kamu pilih ketinggian 300 kaki, 330,000 kaki, dapat 28,000 kaki je. Boleh tak? So kita check lah masa pilot guna skill line training lah. Guna kita punya analytical skill, kata okay 28,000 boleh lah. Kadang-kadang okay dah 30,000 kaki boleh, tapi boleh ikut jalan ni tak? Kena betul pula. So adalah cara-cara kita nak menyelesaikan masalah ni. So plan tu like macam perkataan tu lah, it's a plan.
So it's a plan, kita share dekat controller tahu kita rupa macam mana. So betul lah kalau baca nak controller, kalau tengok dalam cerita filem apa semua kan, nampak tak kapal pakai teropong. Pakai teropong tengok, tu betul kapal lah. Kita macam mana tahu warna kapal tu, dalam flight plan tu cakap warna kapal tu warna putih, apa atas putih bawah kelabu gitu, apa semua. Benda-benda maklumat tu yang penting. Maklumat apa kita boleh tengok dekat apalah, kalau siapa yang rajin pergi ICAO kot ada tulis flight plan, apa isi dia secara general lah, siapa yang berminat lah. Pasal teropong dekat Menara Kawalan Udara tu, aku rasa Bomoh 1 Malaysia sesuai untuk tengok dari sana teropong dari Menara Kawalan. One last thing lah about this flight plan. Janganlah ingat berat sangat kerja pilot sampai nak kena fikir perincian flight plan ni, sebab memang dah ada orang dalam syarikat tu kerja dia nak buat flight plan aja. So Mamat dispatch ni lah yang tolong buat benda-benda macam flight plan ni, bukanlah pilot. Kerja flight plan tu dah berat dah, sebab tu kena ada our friend dispatcher ni. Kena ada orang. Punyalah berat kerja buat flight plan ni. Betul, lagi satu nak tambah, kalau orang luar kita cakap Mamat dispatch ni macam seolah-olah satu pandangan yang merendahkan diri. Dalam airline, dispatcher adalah satu aset yang besar untuk company. Tanpa dispatcher, kita tak tahulah betapa susahnya hidup kita dalam dalam pelbagai department yang lain untuk menjalankan satu kapal tu di udara. Dispatch dia tak buat kerja sahaja kan. Shout out to dispatcher. Diorang tak buat kerja macam 100% flight plan tu diorang saja buat. Tapi mereka juga mengambil daripada resource tertentu. Ada yang Sky Aero Library, apa nama dia. Lepas tu dia ambil daripada ADDS Meta katakan untuk cuaca. Kemudian dia in touch. Kalau katakan nak terbang dekat Europe semua tu, mereka bersusah payah, dia ops control dengan dispatch center ni bersusah payah setiap malam yang flight yang dari KL nak pergi Europe tu kan, ada 4-5 flight satu malam kan. Semua flight tu every day is a battle for them to fight for allocation dekat satu website tu. Kalau internet Kong tu tak tahu lah flight kita semua delay lah kot. Tak tahu lah. Tak tahu either dia orang pakai centralized system ataupun internet. Tapi tanpa usaha mereka tersebut, mungkin kita tak akan dapat slot kita seperti yang kita nak, yang dalam flight katakan ke Frankfurt, Amsterdam, Paris, Rome ataupun London. Itu saja untuk dispatcher. Memang kita pandang tinggi terhadap dispatcher. Daripada pengalaman aku lah kan, sebab kalau kita dapat details flight tu, contohnya NOTAM tu tebal. Kalau nak baca NOTAM tu memang seharian kot kan. So biasanya dispatcher ni yang tolong bacakan, tolong filter benda-benda penting yang kita kena tahu, sebab kita nak baca tak sempat. So masa hari kita lapor diri dekat tempat lapor diri tu, dekat airport tu, dia akan beritahu siap-siap, okay ni laluan ni ditutup, kenapa kita kena tukar laluan, lepas tu kat sini airport ni tutup pada waktu ni. So maknanya diorang dah study benda tu tau. Masa kita dah on the way ke airport, masa kita tengah tidur kat rumah lagi, diorang dah study dah benda tu, dah ready dah nak bagi tahu kita bila kita sampai nanti tau. So banyak memudahkan kerja pilot lah diorang ni. So that's why lah kita memang sangat menghargai kerja dispatcher ni. Tadi kita cerita pasal paperwork lah. Ada Cap sentuh pasal NOTAM sikit. Lepas tu ada flight plan, kita orang dah bincang sikit. Lepas tu kita nak tarik balik sikit terhadap kita punya pengalaman line training tersendiri. Korang ambil tak crew transport? Apa pandangan korang terhadap crew transport masa kita first line training ni? Bagi aku lah benda ni macam privilege, sebab tak pernah ada macam orang tunggu depan rumah nak ambil dekat rumah pada waktu tertentu. Dan kalau katakan kau dah terbiasa naik tu, kau boleh suruh dia even message dia ataupun call center dia bagi tahu siapa yang ambil saya ni. Kita akan call abang driver untuk ambil kita awal sedikit, sebab kita nak prepare awal kat sana. Aku rasa benda tu macam privilege betul lah. Macam mana pendapat korang dan pengalaman korang masa mula-mula join airline pasal crew transport? Syukurlah sangat sebenarnya. Pasal that is a thing tau. Apa orang cakap, you are driving to work to drive. So kita pergi kerja pun, dah sampai kerja pun dah penat. Langsung nak kerja kita memandu lagi. So
bergantung pada anda lah untuk menafsirkannya lah. Tapi nak pergi ke tempat kerja tu dah penat. Kita ni pasal kita nak sampai ke tempat kerja tu untuk kita perlu perlu minda yang segar tau. Untuk nak menterjemahkan segala maklumat daripada flight plan, banyak notem, banyak maklumat cuaca apa semua. Sangat banyak benda kita perlukan minda yang segar. Jadi benda tu kalau kita dalam kalau ada pengangkutan syarikat lah kan, kita dapat naik pangkat syarikat tu, kita dah macam tak perlu fikir sangat, kita dah dia banyak mengurangkan beban bagi kita tau. Banyak mengurangkan beban. Kalau macam saya sekarang ni, kalau macam naik taksi apa semua, kurang-kurang bolehlah macam bersantai sekejap, tak payah tengok device, just macam sekejap bagi rehat minda, rehat apa semualah. So some people ada ambil short nap, just to nak mengendap flying 8 jam sekejap lagi. Jadi benda tu saya bersyukur sangatlah benda tu ada. Banyak membantulah. Lain training lagi. Memang ada kekurangan kalau tak perfect lah kalau tak ada trouble kan. So terkadang ada transport yang tak sampai on time. Jadi kita ni transport ni is cuma syarikat yang beri pada kita. Jadi bergantung pada kita lah, macam Yas cakap tadi. Bergantung pada kita. Kalau kita nak pergi awal, boleh call awal, ataupun bagi tu orang boleh cancel transport, pergi naik taksi ataupun naik keluarga bagi ahli keluarga hantar sendiri pergi airport lagi awal. Itu inisiatif sendirilah. Kira bergantung kepada keperluan kita. Pada aku memang transport ni sangat membantu, sebab first of all kau pergi balik kerja free kot. Kau tak payah fikir nak bayar tol, kau tak payah fikir nak isi minyak kan. Maknanya kan, kau punya kerja ni, duit gaji kau ni nak beli makanan, nak survive, kau punya kerja tu macam ditanggung tau. Orang lain kalau macam kerja office, mungkin setengah tempat kerja tu boleh claim duit duit transportation kan. Tapi ada juga tempat kerja yang tak boleh claim. Maknanya minyak tu pakai duit sendiri lah, bukan boleh claim pun. So kita dah lah diberi kenderaan kan. Cumanya pada waktu tu aku duduk dekat area Subang Jaya. Kat Subang Jaya tu dia ambil pakai van. So ada ketikanya pernah juga naik smart cab. So bila dah merasa dua-dua tu, memang tak naik van dah sebenarnya, sebab van tak best. Van tu bising, lepas tu ramai sangat dalam van tu, lepas tu kena banyak stop-stop nak pick up orang. Jadi prefer naik smart cab. Kat smart cab ni 2 orang je selalunya. So kalau katakan dia ambil kita, kalau ada seorang lagi, ambil lah seorang lagi. Kalau tak, kalau kita orang yang second, lepas ambil kita terus gerak ke airport. Tak payah nak singgah banyak tempat. So perjalanan tu lagi smooth, lagi cepat. And aku lagi suka smart cab kan, macam lagi tenang dalam tu. Lepas tu tapi dalam masa yang sama kita perasan ada tau macam kapten ataupun kawan-kawan yang co-pilot yang senior yang tak ambil langsung transport ni. Diorang lagi suka drive, sebab masa tu siapa pemegang airport pass, Malaysia Airports Berhad siapa pemegang pass tu, dia dapat diskaun untuk parking dekat KLIA tu. So staff parking lah, orang lagi prefer bayar bulanan untuk park kat situ dan drive sendiri, bayar tol sendiri, minyak sendiri, daripada naik transport yang disediakan. Sebab apa? Sebab diorang boleh pergi lambat sikit daripada van dan smart cab. Sebab van dengan smart cab ni kalau by default dia punya pick up awal. Setengah orang tak nak pergi awal sangat. Sebab pada orang, baik diorang rest kat rumah, ada extra setengah jam nak nap ke apa kan. Pada orang lagi macam tu lah, ikut masing-masing. Tapi kita masa tu sebagai cadet, kita lagi prefer lah pergi awal, betul lah kan. Soalannya, crew transport, is it a privilege during training?
aku tak rasa walaupun training ke, lepas training ke, transport ni bukanlah sesuatu privilege ataupun kelebihan, tetapi lebih kepada kemestian, sebab bawa kapal terbang ni bukannya sesuatu yang santai. Ada hari-hari tertentu benda ni macam intense tak? Macam katalah kau buat 5 sektor hari, KL sana sini balik. Lepas tu memandu ni bukannya sebuah aktiviti yang macam low motor function, macam kau memang nak kena beri tumpuan lah kepada jalan raya, sebab aku dan Cap dan ni ada kenal kawan yang macam lepas kerja kuat, dia nak balik daripada kerja, dia bawa kereta daripada selatan sampai utara. Tak, dan dia ada satu kemalangan yang agak besar lah yang mengubah hidup dia. So aku nak kata transport ni sebuah kelebihan, tidak, bukan sebuah kelebihan. Bergantung pada hari-hari tertentu. Memang bila kau dah balik daripada kapal tu, kau dah parking kapal tu, kau rasa nak duduk tutup mata sekejap aja daripada bawa kereta. Dan itulah pada aku kepentingan kru transport. Nak tambah yang yelah, bukan sebuah airlines kan yang transport ni, macam Betul. normally kalau low cost airline pergi balik sendiri, tapi diorang boleh claim lah kan, boleh claim minyak dengan tol. So kita dulu airlines yang kita bersama tu memang sangat ni lah, sangat menguntungkan lah sebenarnya. Betul. Kira bagus lah. Masa awal-awal tadi Amir Zaidi ada sebut pasal safety co-pilot. So safety co-pilot ni kenapa dia diperlukan dan berapa lama dia diperlukan? Safety co-pilot ni diperlukan sehingga jurulatih memberi kebenaran kepada pelatih yang dia boleh mengendalikan pesawat ni secara solo. Kira boleh masih lagi berlatih, tapi kira mengendali pesawat dengan 2 orang lah. Kira kapten adalah jurulatih dan pelatih tu dia duduk sebelah kanan tanpa ada safety co-pilot kat belakang lah. Safety co-pilot ni nak menjaga, nak kira secara arm dia nak menjaga sementara instruktor tu tengah melatih si pelatih ni. Kira yang safety co-pilot ni dia perlu cakna lah dengan keadaan sekeliling. Kira tengok dengan keadaan kapal tu pergi ke arah betul ke, dengan cuaca yang ada laporan cuaca yang terkini, dengan segala-gala hal di kabin yang patut, yang di mana kapten jurulatih terlepas. Jadi itu guna safety co-pilot lah. Kira selepas sampai satu tahap di mana pelatih tu dah cukup kompeten, dah cukup layak, dah cukup selamat untuk di kira di naik taraf sampai dia kata okay, your next flight kira solo lah. Kira satu cara kadang-kadang mungkin kapten tu dah tengok okay, dia punya take off and landing secara armnya adalah selamat. Dia punya atau cara dia punya time management dia nampak macam boleh dah sampai satu tahap yang mana kira selamat dan boleh punctual lah. Kira safety co-pilot basically duduk kat safety co-pilot tu macam dia kerja dah bagus ni, macam tak perlu je aku kat situ. Kira itu dia punya cue lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang bergantung juga, ada hari yang si pelatih tu dia punya performance dia bagus, tapi pasal kamu ni perform bagus tapi kamu baru 20 sektor 30 sektor, jadi ketambah lagi lah. Okay, kadang-kadang nak ikut ada minimum requirement. Saya tak tahu sekarang macam mana. Dan kadang-kadang ada yang pelatih yang kita tengah berlatih, tapi bila ada masalah domestik kat rumah yang ataupun masalah benda-benda yang mengganggu diri sendiri sampai dia tak boleh perform, macam-macam faktor kita ulaskan mungkin lain kali. Macam-macam faktor yang boleh yang mengganggu dia, yang menyebabkan dia tak boleh nak perform. Dia tak boleh nak tak boleh nak perform 100%.
Jadi instructor sedar benda tu, jadi dia akan dilanjutkan lagi training. Selagi dia belum diiktiraf selamat, selagi itulah safety co-pilot diperlukan lah. Jadi Amir dah cakap pasal rules secara umum, kenapa perlu ada dan apa tugas-tugas safety co-pilot. Secara praktikalnya selalu yang aku nampak, dan bila aku seorang cadet, di mana masa pengalaman aku sendiri, aku tengah dalam training, captain nampak aku ni slow sikit dekat certain flight tu, dia nampak macam this guy ni tak sempat ni nak buat semua normal procedure sebelum jadual ni, mesti delay kalau nak tunggu dia buat semua butang ni. So jadi dia at one point dia akan delegatekan tugas-tugas tertentu kepada safety co-pilot, which is ketika itu yang paling praktikal, suruh safety co-pilot buatkan untuk aku external checks ataupun walk around checks. So jadi dengan kebijaksanaan instructor tersebut mendelegasikan tugas walk around check kepada safety co-pilot tersebut, aku mempunyai lebih masa untuk tumpukan kepada, kalau kita dah bincang dalam segmen yang sebelum ni ataupun edisi yang sebelum ni pasal FMC, Flight Management Computer, di situ aku macam memerlukan lebih masa, aku boleh fokus lebih masa kepada itu, lebih masa kepada komputer tersebut. Dan itulah ini penting lah, safety co-pilot ni penting untuk keep the task manageable untuk kesemua team dalam mengendalikan actual flight tersebut lah, line training tersebut. Satu lagi ialah safety co-pilot ni perlu ada, antara sebabnya sebab pelatih tu atau cadet tu belum clear solo. Kami akan bincangkan pasal solo sebentar lagi, apa itu clear solo. Tapi nak katanya cadet tu belum layak untuk terbang seorang sekiranya kapten berlaku apa-apa benda buruk berlaku pada kapten, misalnya pengsan ataupun dia tak sedar macam kapten buat benda yang membahayakan. So cadet ni tak mampu terbang seorang diri tanpa kapten tau, in case apa berlaku. Jadi safety co-pilot ni pentinglah untuk ganti cadet ni sekiranya apa-apa berlaku pada kapten. Itu satu. Second thing, misalnya kalau cruise buat flight yang macam mungkin agak jauh, mungkin KL ke Kota Kinabalu, flight 2 jam setengah. Dalam 2 jam setengah ni masa cruise, katakan kapten nak pergi toilet. Kalau cadet tu belum layak fly bersorangan, jadi kapten pergi toilet, bahayalah untuk cadet tu fly seorang-seorang. Tu perlukan safety co-pilot tu untuk monitor cadet tu supaya cadet tu tak buat benda-benda yang pelik lah. Maksud safety co-pilot, juruterbang keselamatan, yang memastikan sebuah penerbangan itu selamat oleh kerana cadet tu tak boleh lagi tak berupaya untuk mengendalikan penerbangan tata cara dengan skill motor semua dengan selamat. Tapi bila dia dah berupaya untuk mengendalikan penerbangan itu dengan selamat, maka safety co-pilot tu tak diperlukan lagi, dan ini akan memungkinkan status baru cadet itu sebagai seorang yang boleh berterbang secara berseorangan ataupun solo. Betul. Jadi kalau sebut solo tu mesti ada benchmark berapa flight yang kita kena buat ataupun cadet tersebut kena buat sebelum dia dibebaskan sebagai solo ataupun safety co tidak diperlukan lagi dalam training dia. Berapa, kalau siapa ingat, minimum maksimum 40 time kita dulu minimum 80 untuk clear 80 solo minimum. Jadi sebelum tu tak boleh. Maximum aku tak pasti berapa. Tapi nak cerita yang minimum sektor tu ialah apa yang company set sebagai rujukan. Ataupun kalau dah 80 sektor cadet tu masih safety co selalunya masih ada lagi, instructor akan gauge his performance. Masa tu dia dah boleh instructor boleh have in mind that bila-bila masa saja kalau performance dia okay, lepas standard dia akan clear. 80 tu macam threshold untuk instructor menentukan yang dia selamat ke tidak. Ada special case di mana kalau sebelum 80 sektor juga instructor mendapati macam kita ni terror betul lah, macam boleh bebaskan sebagai solo lah,
Dia macam kau ni macam dah okey, tak perlulah safety co-pilot lagi sebelum tu. Ini berlaku kat aku sendiri. Aku declarekan masa aku 50 sektor. 50 sektor. Kau kira aku terror habis lah di pandangan instruktur tersebut. Dia nampak macam aku boleh handle semua jenis bukan semua jenis soalan yang dia tanya, tapi rata-ratanya kira aku ni selamat lah untuk terbang dengan dia saja tanpa ada pengawasan safety co-pilot di belakang. Jadi nak bagi tahu yang benda ni legal. Kalau ikut ruling body atau ruling authority, dulu nama dia DCA, Department of Civil Aviation, benda ni tak ada masalah kalau dia clearkan sebelum 80. Sebab apa? Sebab airline lain masa tu dulu kita dekat MAS punya training cadet, aku bertanya-tanya jugalah dekat company lain macam AirAsia, airline lain juga di luar negeri semua, macam mana dia orang punya cadet training. So mengikut dia orang solo tu macam aku tak ingat, don't quote me kalau aku tersalah cakap, tapi dia belah-belah sektor dia dah clear solo. Jadi itu beza. Lagi awal lagi awal. So aku tak boleh berbangga lah kalau nak katakan macam MAS dah set minimum sektor 80 baru clear sektor clear solo. Kira aku dah habis 50 kira aku terror lah. Taklah macam tu. Sebab kalau tengok airline lain orang clear solo lagi awal daripada aku. Tapi ini menunjukkan yang setiap company ada dia orang punya standard yang dia orang set tersendiri lah. Jadi itu berlaku pada MS, dan sekarang aku diberitahu cadet minimum sektor nak clear dia solo memang jauh lebih rendah daripada dulu lah. Siapa cakap tadi 40 sektor? Mungkin dalam tu lah. Lebih kurang dalam 40 sektor minimum. Yalah, sebab dia nak kurangkan apa ni? Yalah, kurangkan penggunaan safety co-pilot lah kan. Betul tak? Dari segi nak save cost, company cost. Betul tak? Cost syarikat. Dia bergantung juga agak, I think bergantung kepada the training tools, bergantung kepada syllabus, bergantung kepada bagaimana company satu syarikat tu dia punya training department je lah, bergantung juga. Macam berbelas-belas tu bergantung kepada macam tadi Just cakap, bergantung pada airline, juga bergantung pada pelatihnya. Mungkin pelatihnya dia dah ada senior pengalaman, ada pengalaman dalam airline, transport airline lain. So the line training dia berbelas sektor, which is very much understandable. Dan kita juga kalau macam kita yang pernah dulu 737, lepas tu kita naik kepada fleet, kita akan sedar yang line training sektor yang diperlukan semakin rendah. Kira semakin pressure lah, tapi bilangan yang diberi tu kira ada reason lah pada waktu itulah. Aku tengok lah dia bergantung kepada macam purata populasi umum pilot lah, sebab dia orang ni mesti akan ada meeting yang discuss macam okey, sekarang ni aku tengok baru-baru ni tahun ni dengan tahun lepas banyak mangkuk je. Okey lah, kita naikkan lah, bagi banyak sikit. Lepas tu tahun depan dan tahun berikutnya macam ini semua ace lah semua. Okey lah, kita boleh turunkan sikit. So semuanya boleh ubah yang bergantung kepada populasi umum pilot yang ada lah pada waktu tu. Ya, aku ingat masa nak clear solo tu, antara proses terakhir sebelum seseorang clear solo, kapten tu akan simulate yang dia pengsan. Dia akan cakap sama ada bila kita cakap something, cadet tu cakap something dekat kapten buat tak tahu, maknanya cadet tu faham lah dia tengah buat pilot incapacitation punya exercise. Ataupun setengah kapten akan sebut je, okay, pilot incap. So by that time cadet tu akan fly berseorangan lah. Semua benda dia buat sendiri. Dia akan buat call controller, call kawalan sendiri. Dia yang fly, dia yang letak flaps, dia yang letak gear down semua. Itu adalah antara peringkat terakhir lah sebelum nak clear solo. So kapten nak tengok kita boleh tak fly seorang-seorang sekiranya kapten betul-betul pengsan. Dan sekiranya kita mampu buat dengan selamat semua benda tu, insyaAllah lepas tu clear lah solo. Cerita ni aku teringat cerita Jepun, Good Luck season kan. Cerita seorang seorang yang macho dan bergaya, yang macam J-pop, pakai glove putih. Pakai glove masa terbang, pakai spek, shades, walaupun tak ada matahari yang terik. Dia terbang mungkin ke Hawaii memakai 747 dan balik pakai Boeing 777. Jadi multi-rated.
multi rating. Jangan Tak main-main. bergantung pada syarikat. Syarikat Shinkai ya. Jadi Yang salah murah je satu dalam cerita tersebut ada scene babak di mana kapten yang senior ni macam dah tua sikit tu. Tiba-tiba dia mengadu sakit dada ke macam chest pain. Lepas tu dia suspect mungkin ada serangan jantung atau something. Patutnya dia punya sektor tau. Dia patut landing kapal terbang tersebut. Tapi Shinkai tu diberi tanggungjawab untuk landing sebab kapten tu dah sakit dah. Tak boleh. You do the job. Kau yang landing kan dalam bahasa Jepun. Lepas tu kalau nak ubah suara Melayu ni. kau yang buat ni, kita semua mempunyai keyakinan terhadap kamu. Lepas tu yang Shinkai pun dia buatlah seperti yang ni kan. Tapi nak menunjukkan dia punya hebat tak, dia punya tunnel vision dia. Cuba buat suara kalau dia nak landing macam mana? Aku tak tengok, Saya so nak kau tengok. landing. Saya nak landing. Saya nak landing ni. Ada satu babak yang tu kita ingat orang tu dah macam separuh mati dah, tak bernyawa dah. Kita ingat dah mati lah kan. Tiba-tiba Shinkai duk tengah fokus lah, betul-betul tunnel vision lah. Dia punya fokus hanyalah pada landing. Lepas tu tiba-tiba Jahanam. kapten tu bangun balik. Tak guna. Gear Tak kamu guna. turun lagi. Jahanam. Kamu belum turun tayar lagi. So itu kira kalau ujian incapacitation kira Shinkai Fail lah, ataupun fail lah. watak utama tu fail lah. Fail miserably lah. Mana boleh landing tak turun tayar. Berbunyi kot kapal tu menjerit-jerit ni. Ding dong, ding dong. Tu logia. Betul. Jadi berbalik kepada topik asal, bila kapten dah nampak ataupun instructor kapten tu dah tahu kita boleh handle situation harian tanpa memerlukan bantuan orang belakang safety co-pilot, dia clearkan kita solo. Prof ni ada satu benda yang Prof sangat suka. Engkau sangat suka kalau clear solo. Kenapa tu? Apa yang best sangat tu? Apa yang best kalau clear solo?